rasanya oh bila kita bersama. Tahukah anda kalau anda seorang yang bangun pagi, anda seorang yang hebat? Oh. Fiona, saya awal pagi ni dah membaca sebab saya suka membaca pagi-pagi ni tau. Wah, bagusnya Muaz. Lagi-lagi bila live kat TV. Saya memang suka baca kalau live kat TV lah. Hanya live dekat TV lah. Apa kod Muaz tadi tu best lah. Mana? Apa Muaz cakap? Orang yang bangun pagi, orang yang boleh mencipta pelbagai kejayaan. Jangan tanya lagi sebab yang kedua nanti berubah. Ini tak ikhlas ni baca ni. Okey. Sebab apa hari ni Muaz dengan Fiona? Fiona tengah menulis apa tu? Ya, saya tengah tulis lah. Fiona tengah tulis buku. Tulis buku? Ya. Wow. Walaupun tak tahu kan. So macam saya memang tulis buku Bukan time live je saya tulis Bukan macam Muaz. Okey, jadi hari ini memang ada berkaitan dengan penulisan dan juga buku. Ya. Jadi kepada anda semua kena terus bersama dengan kami. Selamat pagi juga yang baru saja buka TV dan menonton Borak Kopi Tiam. Bagi anda semua yang sebab kita tahu sekarang ni musim cuti sekolah kan, mungkin TV anda dikonquer. Ada perkataan dikonquer. Tak ada kan? Okey, anak-anak anda jadikan TV tu. Dia nak tengok kartun ke dan sebagainya. Mak ayah jangan risau. Masih lagi boleh menyaksikan Borak Kopi Tiam secara langsung di Facebook Borak Kopi Tiam. Yang bestnya di situ anda boleh kongsikan pendapat anda, komen anda ataupun ada pesanan nak sampaikan dekat situ pun boleh juga, tak ada masalah. Betul. Jadi kepada anak-anak semua kalau nak tengok kartun jangan risau. Kat sini pun kita ada Dora and Explorer. Yeay! Ni Dora, versi kakak Dora, Chinese. comel kan? Okey. Tak habis lagi ada komen pasal rambut aku pagi ni. Jadi hari ni kita nak bawakan untuk anda info cuaca kan. Sebelah pagi dan juga petang ni kadang-kadang berubah. Kadang-kadang hujan. Lepas tu 2-3 hari ni memang hujan ribut kan di sebelah petang tu. Mungkin yang kita dah bagi tahu ni anda boleh buat perancangan. Kot-kot ada baju banyak bertimbun nak basuh, tapi tengok dulu cuaca kita pada hari ini macam mana. Jom sama-sama kita tengok. Kuala Lumpur diramalkan akan ada ribut petir, di Shah Alam akan ada ribut petir juga. Kemudian kita bergerak pergi ke Ipoh, diramalkan hujan. Manakala untuk anda yang berada di Georgetown, keadaan cuaca yang sama, hujan, dan seterusnya di Alor Setak juga dijangkakan ribut petir. Dan kita tengok arau ribut petir pergi ke Kota Baru, diramalkan ada ribut petir juga. Di Kuala Terengganu sama akan ada ribut petir juga. Rata-rata macam semua tempat akan ada ribut petir. Begitu juga dengan Kuantan. Dan sekarang ni Johor Bahru pun ribut petir juga. Okey, dan seterusnya di Melaka juga dijangkakan keadaan yang sama. Manakala untuk anda berada di Seremban juga ribut petir. Dan juga Kuching, keadaan yang sama di Kuching Sarawak ribut petir. Dan akhir sekali di Kota Kinabalu juga dijangkakan ribut petir. Ini bermakna satu Malaysia hujan dan juga ribut petir lah. So yang ada baju tu agak-agak lah jangan basuh banyak sangat nanti macam tak kering pula sidai dekat rumah tu, rapat-rapat semua tu kan. Betul. Jadi bagi anda semua yang ada perancangan nak keluar juga, anda boleh plan-plan lah sikit kan. Kok-kok ada yang plan nak pergi pesta buku yang ada di PWTC tu, anda boleh elok-elok rancang dulu, bawa payung ke ataupun naik kemudahan public transport. Okey, dan satu lagi kita kena sentiasa berhati-hati juga kerana COVID-19 ni bukan dah hilang 100%. Kita dalam fasa peralihan endemik. Ini bermakna ada juga kes-kes yang turut dilaporkan. Jadi kena sentiasa berhati-hatilah untuk anda berwaspada ya, terutamanya mungkin di tempat yang tertutup ramai orang tu kita pakailah pelitup muka kan. Jom, ini adalah 1887 kes baharu yang telah pun dilaporkan pada 2 hari lepas, iaitu 9 Jun 2022. Kalau kita tengok angka sebenarnya masih lagi tinggi. Kita tak sampai lagi, tak dekat pun lagi dengan kosong. Betul. Jadi macam apa Muaz cakap tadi tu, kita belum menang lagi pun. Kalau anda ada di tempat yang sesak ataupun ramai orang, pastikan anda jaga penjarakan dan juga pakai pelitup muka. Okey, Fiona, Muaz nak tanya, antara buku yang paling mahal pernah Fiona beli buku apa? Sebab Fiona ni suka tulis, saya suka baca buku. Buku paling mahal Fiona pernah beli adalah buku Hobonichi. Buku yang untuk kita tulis-tulis. Kertas dia lain macam sikit. Berapa tu? Dalam 200 lebih 300 macam tu buku tu. Okey. Jadi ini difahamkan ada satu buku yang telah pun mencatatkan jualan yang paling mahal, iaitu lebih kurang dalam 138.7 juta ringgit. Buku boleh sampai macam tu harga dia? Yes. Jadi difahamkan buku ini adalah The Codex Leicester Leonardo da Vinci. Jadi kalau kita
dengar pun pada buku ni, kita dah tahu dah siapa pemiliknya dan kenapa ianya mahal. Patutlah dia mahal sebab dia pernah menjadi satu orang kata macam lakaran coretan idea-idea daripada Leonardo da Vinci. Kalau anda tengok dekat dalam tu bukan sahaja ada macam gambar-gambar, tetapi ada macam-macam info yang ada dekat dalam, termasuklah scientific benda. Ada coretan-coretan nota dan sebagainya dekat dalam. Sebab itulah dia menjadi satu buku yang sangat-sangat mahal. Turut pernah dibeli oleh Bill Gates, Muaz. Dahsyat. Anda bayangkan macam mana pergerakan air dan juga mengapa bulan bercahaya, bahkan mengenai fosil. Jadi itu antara sebabnya kenapa buku ini mahal, dan juga ialah dari asalnya adalah manuskrip. Ini bermakna daripada zaman dahulu lagi memang kebanyakan orang yang terdahulu, mereka ilmuwan ini telah menyimpan apa saja yang mereka fikirkan, kajian itu di manuskrip, dan sekarang ini adalah buku dan lebih canggih lagi sekarang. Kita ada buku dan juga kita ada e-book. Yes, dan buku ni macam Muaz cakap ada dalam buku hard copy. Ada juga buku dalam e-book dalam bentuk digital. Ada juga dalam bentuk audiobook. Macam-macam. Jadi anda merupakan peminat buku yang versi jenis macam mana? Hard copy ke yang boleh dipegang, ataupun digital, ataupun dari segi audiobook? Cuba anda kongsikan bersama kami di ruangan komen yang ada di Facebook Borak Kopitiam. Macam Fiona sendiri, sebenarnya Fiona pertama sekali first choice adalah hard copy buku. Sebab boleh pegang, jadi bila kita baca dia lebih boleh ingat. Betul. Tapi second choice Fiona letak digital book sebab boleh pergi mana-mana kan, nak bawa buku boleh, tak payah risau dia terjatuh dekat toilet ke. So di mana saja tempat kita boleh baca, tapi saya lebih kepada yang lama-lama lah. Saya kena ada buku kat tangan saya, baru saya boleh baca, sebab saya ni cepat mengantuk. Maksudnya bila baca tulisan yang terlampau banyak, dia automatik terus mengantuk nak tidur. Jadi evolusi itu memang dah berlaku, dan kita ingat lagi masa sekolah dulu kita ada buku nilam kan. Kita kena tulis buku apa yang kita baca, berapa banyak buku yang kita baca sebulan. Jadi semangat membaca tu memang dah ditanamkan daripada kecil lagi. Betul. Jadi sama-sama kita tunggu, kita tengok siapakah yang akan menang. Hard copy ke, audiobook ke, ataupun digital book. Nanti anda kongsikan bersama kami di ruangan komen Facebook Borak Kopitiam. Kita akan bacakan. Sekarang ni kita nak berehat kejap, kita nak baca buku sekejap. Okey. Buku apa? Ni memang buku ni memang buku baru ni. Siapa tulis? Sini, Awak tulis? Ditulis oleh saya sendiri. Hidup ini umpama kari pap. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita kenyang, kita tinggalkan di tepi. Kenapa tinggal ke tepi? Tak makanlah kari pap tu. Aduh, kita kembali selepas sinilah. Penat sekarang. Dia tak faham pula. Susah sangat nak faham awak punya buku ni. Boleh jual tak? Boleh. Jom kita berehat seketika. Kebanyakan penonton memang suka buku hard copy. Pilihan kedua mereka adalah digital. Kita ada Jamalia Ruslia, Maria Muhammad, Nur Aisyatul Amira Adnan dan juga Nur Kamarafiza. Okey, terima kasih bangun pagi bersama dengan kita kan. Dan satu lagi mungkin juga bila sebut mengenai baca buku ni, ada orang yang memilih untuk baca novel. Ya, betul. Kan, diorang suka kepada novel-novel ni semua. Tapi ada juga orang yang suka kepada dokumentari ke. Ada juga yang suka genre-genre macam puisi. Ada yang suka tengok seram dan juga baca komik, macam-macam lah. Tapi sebenarnya tak kisah apa jenis buku pun, asalkan anda membaca. Sebab bila anda baca tu, anda dapat ilmu. Betul. Dan anda macam orang kata tak dapat travel pergi luar, at least dalam minda you dapat travel. Macam tu. Jadi saya tertarik tadi mengenai buku-buku yang ada ni, buku digital. Kebetulan saya ada tetamu, ada kawan saya yang boleh berkongsikan mengenai buku digital ini. Good morning. Selamat pagi. Morning, silakan. Okey. Kawan Muaz ni. Kawan saya baru saya kenal tadi. Baru pagi tadi. Okey, kita bersama dengan Encik Faiz Al-Sahab yang merupakan pengasas portal e-book. Benar So tadi macam Muaz cakap, dia macam tak berapa tahu tentang e-book ni. Mungkin boleh jelaskan kepada Muaz dan juga penonton yang ada di rumah. Okey, sebenarnya e-book ni konsep dia mudah saja. Dia macam buku juga,
tapi cuma dia punya pengantaraan ataupun medium dia is elektronik. Jadi dia boleh hidup di dalam kita punya phone, dia boleh hidup dalam tablet ataupun dalam laptop dan sebagainya lah kan. Okey. Format dia mungkin berbeza sikit sebab ada yang ada video, ada yang ada audio dan sebagainya, multimedia. Tapi dia punya dikatakan motif terakhir adalah sama dengan buku, iaitu menyampaikan sesuatu cerita ataupun information dan sebagainya. So actually it's the same. Cuma format tu saja berbeza. Okey, ni mungkinlah evolusi dan juga cara yang terkini. Jadi bagaimana penerimaan untuk rakyat Malaysia itu sendiri menerusi e-book ni? Sebab dulu saya rasa masa mula-mula e-book diperkenalkan, masalah kita adalah internet ketika itu. Tapi sekarang capaian internet dah terbaik. Jadi bagaimana secara keseluruhan? Okey, jadi kita punya dikatakan penerimaan e-book tu samalah seperti evolusi dikatakan device ke ataupun teknologi yang sedang berlaku. So macam Mak cakap tadi kan, internet. Tapi sekarang ni internet pun tak diperlukan. You download saja dan you boleh pakai terus ya. Jadi apabila lebih ramai orang menggunakan smartphone dan tablet dan sebagainya, lebih banyaklah pengguna e-booknya. 10 tahun dulu kita start memang agak sukar nak explain macam mana, nak apa ni kan. Sekarang ni orang menggunakan e-book tu secara semula jadinya. Terutamanya masa time-time pandemik itulah, masa COVID kan, kenaikan penggunaan e-book tu 4 kali ganda lebih tinggi daripada time-time biasa ya. Jadi maksudnya dia kerana dia punya capaian tu lebih mudah agaknya. Orang tak perlu keluar rumah pada masa itu, lepas tu dia boleh dapatkan cerita-cerita yang sama seperti apa yang dia boleh beli daripada kedai buku lah katakan. Encik Faiz cakap tadi, sebenarnya e-book dengan hard copy bukunya sama, cuma medium dia je berlainan. Tapi sebab dia dah jadi elektronik kan, dia ada dekat mobile, dekat tablet kita dan sebagainya. Adakah macam dia hanya ada gambar-gambar saja, dia tak boleh masukkan video? Yang elektronik macam ada yang saya mungkin tak bawa yang interaktif, tapi katakan kita ada audiobook. Ini maksudnya dia audio sajalah. Tapi ada juga yang medium yang dia ada teks, lepas tu dia ada video plug-in, lepas tu dia ada audio, ada boleh animation. Mungkin kita boleh tunjukkan, buka satu tunjukkan kepada yang saya yang interaktif je saya buka dalam ni kot ada. Ataupun kita tunjuk yang e-book dulu kepada penonton e-book, mungkin yang tak berapa katakan ni bisik-bisik gelora. Kalau kita tengok dalam ni buku tengah hot lah sekarang ni. Dalam format e-book, kita lihat macam ni, itu sama je macam buku biasa. Cuma kat sini saya bolehlah tukar font mengikut kesesuaian ya. Kalau buku print kita tak boleh buat begitulah. Saya boleh juga tukar format ya. Katakan kalau untuk malam ke apa ke, kalau saya nak share katakan ataupun saya nak buat nota berkenaan sesuatu, also can do that. Saya tak boleh copy seluruh buku, tapi saya boleh copy paragraf ke paragraf. Seperti itu. Sebab kalau kita benarkan copy ataupun cetak, dan penerbit tak berapa happy, penulis pun tak berapa happy sebab dia punya royalty tergugat lah kan. Begitu. So kita ada responsibility juga untuk memberi perlindungan hak cipta digital itu. Betul. Jadi dari segi harga bagaimana pula? Sebab kita tahu digital ni kalau diikutkan lebih mudah lah sebab tak perlu dicetak. Jadi dari segi harganya adakah jauh lebih murah? Jadi kami tak tetap harga itu, terpulang kepada penerbit dan penulis. Tapi apa yang sering berlaku adalah harganya mungkin 30% hingga 50% lebih murah daripada harga buku yang cetak ya. Sebabnya macam Mak cakap tadi, tak ada print, tak ada delivery cost, tak ada dikatakan logistiknya berbeza lah. Dan saya rasa dalam masa yang akan datang pun perbezaan ataupun perbezaan harga tu akan meningkat lagi sebab harga kertas sekarang ni tengah sangat mahal ya. So because of that saya rasa e-book ni adalah lebih economical ataupun lebih affordable dalam masa yang akan datang. Encik Faiz, hari ni kan saya cukup sayang dengan Muaz. Sebab apa pula? Kan sebab Muaz bawa kawan dia datang. Fiona dalam proses menulis buku dan memang plan untuk buat e-book lah. Tapi sebenarnya tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan macam mana ni nak jadi seorang penulis, nak terbitkan buku dekat e-book. Mungkin Encik Faiz boleh kongsikan. Jadi kalau kita ada ilham ataupun ada benda yang kita nak kongsikan yang merupakan teks panjang ya. Teks panjang maksudnya dia berbeza. Kalau kita ada short form teks, kita share je lah dalam posting Facebook ke Twitter ke ya. Tapi kalau long form dan dia boleh diterbitkan sebagai buku. In that context, kita sebagai penulis, apa yang kita perlu risaukan hanya cerita itu, kualiti cerita itu ataupun information itu. Yang format dan sebagainya kita tak perlu risau. Sebenarnya apabila dunia ini berubah kepada digital, perkara-perkara seperti penerbitan ini menjadi lebih mudah. So kita actually dulu kalau kita nak terbitkan manuskrip kita kena submit to penerbit melalui suka dan duka, apabila dapat diterima ke reject ke dan sebagainya. Dan apabila
penerbit tu terima pula manuskrip kita, dia go through a tedious process of dikatakan nak buat editorial sehinggalah buku tu dicetak. Sekarang ni kalau kita ada manuskrip, kita submit kepada platform-platform seperti kami, macam saya daripada eCentral, submit kepada kita, proses pendigitalan akan dilakukan oleh pihak kami. Penulis tu dia hanya ini dikatakan proses self publishing, dia hanya register an account dan ada agreement digital. Dia tahulah pecahan bahagian dan sebagainya. Dia hantar manuskrip itu, pendigitalan nak menjadikan e-book tu dilakukan secara automatik, dan dia mohon ISBN secara digital semua. Buku dah siap. Tapi cuma beza dia apa? Bila kita dah ada e-book ni, kita akan, kalau di kedai buku, kita berentap dengan buku-buku lain. Betul. Tapi kalau di dalam internet, kita berentap dengan konten-konten yang macam-macam. So not just e-book, tapi kita ada influencer ni lah, influencer tu lah dan sebagainya. So kita nak mendapatkan perhatian orang tu macam mana. So that's a different challenge lah yang kita hadapi. Tapi kalau kita lihat pada kelebihan, tadi mungkin kelebihan dan juga kekurangan e-book tu. Satu yang saya nampak, kita kena ada tab. Saya rasa baca yang lebih jelas adalah di tab. Tak tahulah kalau orang lain boleh baca kat handphone tu sampai sakit mata kan. Sebab kat tab ni dia jelas. Jadi besar sikit. Besar sikit. Maklumlah bila dah usia meningkat ni, saya lebih suka yang luas-luas kan. Jadi apa lagi antara kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada e-book? Okey, saya rasa of course macam Muaz cakap tadi, kelebihan ni kita tak ada benda yang wujud yang fizikal. So kita ringan. Dalam satu tablet ni kita boleh letak 200 title for example. Dan kita boleh adakan benda-benda multimedia yang kita tak boleh ada secara print. So multimedia ni akan dikatakan memperkasakan pemahaman on some things lah. Saya rasa kekurangan dia adalah dari segi sentimental value kot. Sebab tapi dunia sekarang ni memang terlalu banyak konten pun. Jadi konten tu is not as valuable as dulu. Dulu kita beli majalah, katakan ini majalah lah, kita duk belik balik 10 kali. Masa saya kecil dulu lah. Sekarang ni majalah ni kita tak nampak pun. Because kita pagi kita bangun, dalam kita punya messaging app pun ramai kawan-kawan share macam-macam. Kan? So kita tak perlu nak cari information tu. Ramai yang kat luar tu nak jadi wartawan, to be the first to share kan. Jadi konsep tu berbeza lah dari segi sentimental quality tadi tu kan. Tapi ada setengah orang dia suka ada print, ada bau kertas tu dan sebagainya. Dan itu kita tak boleh nak ubah lah. Mungkin Encik Faiz boleh komen sikit lah. Ada penonton ni, dia cakap, ni daripada Muhammad Syamil SMR, katanya tetapi bagi generasi saya lah, hard copy tetap menjadi pilihan. Bagi generasi sekarang dan masa depan, maybe digital e-book menjadi pilihan. Apa pandangan Encik Faiz? Mungkin betul. Saya rasa ini terpulang kepada kesesuaian masing-masing. Kita tak boleh paksa orang ni macam ni, orang tu macam tu. Tapi saya rasa mungkin dalam masa yang akan datang, faktor ekonomi akan menekankan lebih kepada e-book, kerana yang macam saya cakap tadi lah, kertas mungkin lebih mahal dan sebagainya. So affordability tu dan capaian dan sebagainya. Sama ada orang tu minat katakan dalam muzik, dia nak dengar vinyl ke, CD ke ataupun MP3 ke, itu terpulang. At the end of the day, the content tu sama. Yang mustahak macam you cakap tadi, kita sentiasa kena membaca. Sebab membaca ni is macam senaman untuk minda. If we don't read long text, kita duduk short text yang TikTok style ni, dan kita punya mental stamina pun kurang. Dan bila kita mental stamina kita baca pendek je, nak 15 saat je baca. Jadi sebab tu orang kata membaca ni bosan, sebab it is senaman. Kalau kita first time kita nak senaman, ataupun first time kita nak kena diajar makan sayur, kita akan mengunta-unta. Tapi after that, when you are used to eating vegetable dan sebagainya, kemudian hari you tak boleh makan kalau tak ada sayur. Tapi ini mesti dipraktikkan, sebab long form reading ni mustahak untuk kita punya dikatakan stamina, cognitive thinking, kita punya imagination dan sebagainya. Cik Faiz, satu tips lah. Macam saya ni kalau asyik membaca je ngantuk, asyik membaca je mengantuk. Ada tak tips je? Dia macam ni sebenarnya kan. Muaz kena tanya diri Muaz, apa yang interest Muaz? Kalau benda tu something yang kita minat, betul-betul kita tak akan ngantuk. So sebenarnya kalau kita baca benda yang alamak, kalau kita ni orang seni lah, so baca benda-benda yang saintifik, memang garanti kita akan ngantuk. Tapi kalau kita memang jenis yang suka sejarah, katakan apa-apa cerita tentang sejarah, sebenarnya ni berlaku, you akan stay up sampai pukul 3-4 pagi. And this is budaya orang yang membaca selalunya. Dia ulat buku ni, dia berjaga 3-4 pagi because dia tak boleh nak drop the book, dia addicted to it. Okay, what's next?
Okey, lepas ni saya nak contact Encik Faiz lah sebab saya dah ready dah. Nak terbitkan Boleh. buku. Saya support Fiona. Mudah saja. Okey, Encik Faiz boleh kongsikan Instagram dekat mana katakan ada penonton nak cari Encik Faiz, boleh contact Encik Faiz. Oh, okey. Mudah saja. Saya platform yang kami dikatakan uruskan namanya eCentral. So kalau kita masuk dalam Google Play Store ataupun Apple App Store, kita cari eCentral, ESENTRAL, Ejaan Melayu. So dalam tu pengguna boleh download app, boleh tengok senarai buku yang ada. You can download the content apabila membuat pembelian. Kalau nak contact saya, adalah cara-cara di bawah tu untuk menghantar pihak kami email dan sebagainya. Kalau you nak jadi dikatakan penerbit ataupun author juga, ada juga langkah-langkahnya di bawah tu. Semuanya di dalam talian. Sangat mudah. Baik, Fiona, all the best. Terima kasih, Encik Faiz. Terima kasih juga. Sebab berkongsikan ilmu yang ringkas tapi kita secara tak langsung mengetahui mengenai e-book ni. Dan saya pun tertarik juga rasa-rasanya macam nak buat buku lah. Terus. Habis sudah. Lepas ni nak buat buku pula. Tapi sebelum tu, Muaz kan selalu mengantuk bila membaca. So saya rasa mungkin ini boleh dijadikan satu terapi lah untuk Muaz. Untuk stop rasa mengantuk bila membaca. Okey. Kita pergi visit dulu satu kampung yang dinamakan Kampung Buku. Menarik. Tahu tak ada apa dekat situ? Ada buku. Ada banyak buku, bukan ada buku. Okey. Jom kita pergi tengok. Jom. Jika anda seorang pencinta buku, pastinya teruja jika dapat melawat kampung-kampung buku yang ada di seluruh dunia. 4 buah kampung di dunia tersenarai sebagai kampung buku dan 2 daripadanya adalah di negara kita sendiri, iaitu Langkawi dan Melaka. Antara kampung-kampung yang terkenal dan harus dilawati ialah Wigtown, sebuah bandar kecil di Scotland yang telah diiktiraf secara rasmi sebagai kampung buku kebangsaan Scotland pada tahun 1998. Terdapat kira-kira 10 buah kedai buku di pekan ini yang menawarkan sehingga 250 unit buku walaupun penduduknya hanya 1,000 orang sahaja. Setiap bulan September, Pesta Buku Wigtown akan dianjurkan di bandar ini. Obidos merupakan kampung buku yang paling baru diiktiraf walaupun sejarahnya bermula sejak zaman Rom lagi. Projek menaik taraf kawasan ini menjadi Villa Literaria dimulakan oleh Majlis Pembandaran Obidos pada tahun 2013. Setiap Oktober, Obidos menganjurkan Pesta Kesusasteraan Folio Antarabangsa yang merupakan acara terbesar di Portugal. Kampung ini dinamakan sebagai Kampung Buku Norway sejak tahun 1995. Bandar dengan penduduk seramai 300 orang ini terkenal sebagai kedai buku paling cantik di Norway. Kampung Buku Mundal menyediakan pilihan rak yang dipenuhi buku sepanjang 4 km kepada pengunjung. Kedai ini dibuka setiap hari dari bulan Mei sehingga September. Terus kekal bersama Borak Kopitiam sehingga ke akhir rancangan nanti. Banyak perkongsian mengenai buku yang akan kami sediakan untuk anda. Menarik kan? Rasa macam terus nak pergi dah. Betul. Sudah. Saya baru teringat saya pernah pergi menyertai jadi sukarelawan untuk Pesta Buku. Jadi memang seronok sebab tengok keterujaan orang kan. Dan saya tengok di Facebook ni ada kata saya suka majalah kereta. Pun okey juga. Ya, saya pun dulu pernah suka. Memang suka tengok kereta-kereta tu. Sebab yelah kita tak boleh nak berdiri kan. Kadang-kadang tengok pun kita rasa puas. Dan bila kita baca, kita tengok, kita dapat tahu rupanya rim macam ni boleh pakai untuk kereta macam ni. Rupanya seat macam tu ada fungsi macam tu. Sebab itulah kita cakap kita kena banyakkan membaca. Bukan saja ia merupakan satu exercise, tapi dia juga boleh membantu kita untuk dapat banyak ilmu. Tapi masalahnya, macam mana nak tulis satu buku yang best? Macam mana nak jadi seorang penulis yang betul-betul? Saya rasa kena ada orang yang bersesuaian untuk bersama dengan kita. Macam mana openingnya, macam mana isi yang bagus, macam mana penutupnya. Kawan Muaz juga? Yang ni bukan kawan saya. Saya belum pernah jumpa dia. Tapi saya tahu dia orang yang hebat, berpengalaman dalam penulisan buku ni. Yes, selamat pagi. Selamat pagi, Cik Nazrullah. Silakan. Silakan. Buat macam rumah sendiri boleh. Hari ni bila kita jumpa dengan orang-orang yang berkaitan dengan buku ni, orang-orangnya formal tau. Formal tapi penuh dengan ilmu tau. Kan? Sebab orang yang buat dengan buku, kerja dekat dengan buku ni maksudnya orang suka membaca. Yes, betul. Okey, pertama sekali Encik Nasrullah Amran merupakan seorang penulis. Kepada berapa buku? 8 buku dah? Alhamdulillah 8 buku. 8 buku, banyak tu. Okey, mungkin boleh kongsikan bersama kami di sini dan juga penonton yang ada dekat rumah. Kenapa minat menulis?
menulis, apa yang bestnya? Orang lain suka benda-benda yang ekstrim. Maybe lah saya tertarik dengan satu quote lah kan. Quote yang mana biasalah, mungkin ada yang kita pernah dengar. Quote dia menyebutkan, kalau kamu bukan anak raja, bukan anak bangsawan, ataupun anak orang kata apa, terkenal lah, anak kepada orang terkenal, jadilah penulis. Ini mutiara kata. Dan mutiara kata ni disandarkan kepada Imam Al-Ghazali lah. So that's how, itu yang orang kata bagi semangat lah untuk menulis. Okey, jadi ingat masa buku yang pertama yang ditulis tu adalah apa tajuknya dan berkaitan dengan apa? Tajuk buku pertama saya Tak Perlu Sempurna. Okey. Dia tentang motivasi lah, perubahan diri. Saya menulis banyak tu motivasi lah. Tak perlu sempurna. Tak perlu sempurna. Kira tak pelah rambut kita lepas ni. Tak elok pun tak boleh live macam tu. Tak perlu sempurna tapi kena proper. Okey, sorry. Okey, tapi mula-mula kita nak tahulah juga kan, macam mana kita nak jadi seorang penulis. Adakah susah? Apa yang kita perlu ada terlebih dahulu? So kalau orang tanya saya akan ambil jawapan Samad Said lah. Bila ada orang datang tanya dia macam mana kita nak menulis, so Samad Said kata 3 benda. Pertama mesti membaca, kedua membaca, ketiga membaca, keempat menulis. So maknanya kena membacalah. Yang membacalah baru kita dapat ilmu kan? Yes, betul. Okey. Jadi sekarang ni macam bagi seseorang yang ada idea nak menulis, sebenarnya yang mana kita harus mulakan dulu? Adakah intronya, pertengahan isinya ataupun penutup ataupun sinopsisnya dulu? So kita tengok kita punya genre lah. So kalau kita nak menulis macam non-fiction, kita akan buat orang kata draft dululah. Itu lagi baik. Sebab apa? Supaya kita bila kita buat draft dan kita duduk depan komputer, kita sit down untuk menulis, kita tak termenung-menung lah. Maksudnya berfikir baru nak menulis kan. Dan akhirnya kita akan banyak termenung daripada banyak menulis. Betul. So cara yang saya guna dan biasa penulis-penulis lain guna juga adalah diorang akan buat draft. Akan buat peta minda dululah. Rangka. So macam tu juga novel, kita kena buat orang kata latar belakang, maknanya dia punya tu semualah. Supaya tak adalah nanti bila kita tulis novel, dia dah mati kat depan tapi hidup balik kat ujung-ujung kan. So kita kena buat macam tu lah. Banyaknya kungfu. Ingatkan, rupanya macam tu apa Fiona buat adalah Fiona duduk je. Tulis macam tu je. Lepas tu tiba-tiba halfway through, teringat ada benda yang patah balik pergi depan. Sambung sikit, tambah macam tu. Adakah cara macam tu boleh juga ke? Boleh, tapi dia take time lah. Dia biasanya saya akan buat draft dulu. Kan kita akan buat draft, kita dah settlekan daripada awal sampailah habis dan baru kita akan duduk depan komputer. Selalunya berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan sebuah buku? Dia tengok kepada kerajinan. Okey. Betul. Kadang kita boleh selesaikan dalam 3 bulan. 3 bulan nak buat buku. Bukan pendek dah tu. Pendek. Bagi saya lah, saya rasa kan 3 bulan. Ada yang sampai bertahun, Mas. Sebab kalau tak silap lah kan, untuk menulis buku kena ada buat kajian, research juga. Betul. Kan macam contohnya kalau buku tu mengenai mungkin scientific. Betul. So jadi mungkin dia kena mengkaji lebih dalam macam tu. Betul tak? Dia tengok kepada buku yang kita nak tulis lah kan. Macam saya pernah buat setahun 3 buku. Setahun 3 buku. Itu paling maksimum lah tu. Paling maksimum lah. Tapi kan antara banyak-banyak genre, genre apa yang paling orang kata macam banyak orang minat membaca? Sebenarnya crowd pembaca ni dia pelbagai. Macam Tuan Muaz ada sebut, dia ada yang suka baca novel kan, dan ada yang suka non-fiction, maksudnya buku-buku motivasi, ataupun ada yang suka quote lah. So tapi mostly novel lah, crowd pembaca novel ni yang ramai. Novel lah. Yang baca novel kan? Novel cinta. Cinta? Saya rasa novel cinta kot. Betul. Novel cinta ramai. So, kalau kita nak ramai crowd, masuklah novel cinta. Novel cinta, maksudnya awak akan ada peminat sendiri. Tapi bukan cinta-cinta yang biasa tau. Ni kena cinta-cinta yang luar biasa. Kan? Tapi macam motivasi kan, yang Encik Nasrullah sendiri tulis, motivasi yang macam mana? Adakah berdasarkan pengalaman ataupun ambil quote macam saya tadi cakap dengan Fiona, kalau nak buat motivasi ambillah satu quote daripada saya. At least quote by Muaz. Kan macam quote kari pop jangan. Okey. Bagaimana? So kalau saya motivasi motor perubahan diri lah. Ada pembangunan diri pun ada. So macam tu. Dan ada juga kita ambil daripada kehidupan. Kemudian kita tulis secara inilah, secara kita bukukan. Tu je, ringkas kan. Dia ikutlah, kadang ada orang dia suka ambil daripada kehidupan orang lain. Betul. Ada orang dia suka daripada kehidupan dia.
best sebenarnya. Sebenarnya kan, jujur bagi tahu kita, susah tak nak jadi seorang penulis dan apa cabaran dia? Okey, so macam tadi kalau kita dengar ada 2 penerbitan kan. Satu yang e-book, satu kita ada penerbit lah. So cabaran menjadi penulis ni satu untuk siapkan lah. Yang kedua, buku tu nak diterbitkan. Sebab apa, kadang setiap penerbit ni dia ada dia punya guideline lah, syarat-syarat kriteria kan, buku-buku yang dia nak terbitkan. So itu yang kadang bila kita dah siap, kita hantar, penerbit tak terima. Reject. Kena buat balik. Kena buat balik. Dan maknanya kita kena try lagi. Try tu ada penerbit lah. Macam saya pengalaman siap first manuscript 2014. Tapi bukunya terbit 2017. 3 tahun? 3 tahun jugalah. Maksudnya kita Adjust, try and try. Marketing nanti pemasaran pun satu cabaran juga. Yes, kalau kita suar terbit ataupun self publish, itu pun satu cabaran jugalah untuk kita marketkan buku kita. Okey, saya teringat juga untuk dari segi marketing kan. Selalunya kita tengok benda-benda itu kena viral baru jadi orang nak baca. Adakah dalam buku juga kena buku-buku yang viral? Saya pernah ingat dulu ada novel-novel kartun, novel-novel yang viral jadi orang semua suka beli. Jadi adakah dalam buku industri itu pun sendiri kena ada viral? Kena create viral. Kadang kita ikutlah kan. Tapi biasanya orang buku ni dia orang yang tenang, proper kan. Tapi saya tak sesuai lah jadi penulis macam tu. So, tapi ada jugalah buku yang create viral, maksudnya kadang dia overclaim to the book kan. Tapi itu masing-masing punya strategi lah. Sebab kita pun macam Tuan Faiz cakap tadi, kita dah berubah kan. Zaman mungkin cara marketing kita pun berubah lah. Marketing pun kena ada. Strategi tu kena ada lah. Okey. Ni daripada Muhammad Syamil SMR juga katanya apa tips untuk dielakkan apabila menulis akan ada repeated story? Itulah kalau kita tak nak repeat story tu yang kita kena buat draft daripada awal tadi. Kena ada rangka planning. Kena ada rangka planning. Kita nak elakkan benda ni tadi. Tapi kalau biasa kita repeat dengan sengaja itu tak apalah kan, biasa tu. Cuma jangan terlalu kerap lah. Kadang kita akan ulang macam buku motivasi. Dia akan ambil konten yang awal, mungkin dia akan letak ke depan sedikit kan, some of paragraph lah. Tapi itu tak masalah. Okey, kadang-kadang macam Encik Nas cakap kan, bila kita nak menulis semua tu kena tengok mood, kadang macam tengok masa dan sebagainya. Tempat, adakah tempat memainkan peranan juga? Ada tak tempat spesifik yang memang bagi kita mood untuk menulis dengan lebih bagus? Betul lah. Kalau saya suka menulis waktu-waktu yang tenang lah kan. So tempat pun sebenarnya bagi kita idea lah. Sebab kadang-kadang menulis ni kita ada satu namanya writer block. Kita idea tu hilang. Betul. So penulis ni dia kena pandailah cari aktiviti yang dia boleh datangkan balik mood dia, idea dia kan. Supaya dia dapat, orang kata apa, lajulah idea dia tu mencurah-curah. So memang ada kali bila dah tulis buku pertama, kedua, ketiga tu saya pun pernah ada jadi writer block. So try idea tak keluar kan. So lama tak keluar, tak right tu, tak ada perkataan yang sedap. Tak ada perkataan yang sedap. So kita kena try move lah kan. Buat aktiviti luar ke. Pergi tepi pantai ada tak? Ada tak dapat idea tu tulis tepi pantai, di tempat bangunan yang tinggi, kat kampung, sambil makan durian? Adakah boleh dapat idea macam tu? Betul, boleh. Boleh? Saya suka berkemping kan. So daripada camping tu kita duduk sekejap, okey balik nanti kita akan idea baru lah. Macam mana sebenarnya kan kita nak dapat tahu satu penulisan yang bagus? Macam mana kita nak identify sebenarnya kita kalau nak describe ataupun nak judge lah kan satu penulisan yang bagus ni, sebenarnya saya ambil daripada quote daripada Dr. Faizal Tehrani lah kan. Sebenarnya tak ada karya yang sempurna lah. Kita cuma boleh kata karya yang terbaik ataupun bermanfaat. Sebab apa, dalam setiap karya akan ada kekurangan lah kan. Sebab tu kalau kita tengok penulisan buku demi buku, dalam sejarah pun kalau ada orang hasilkan satu karya, kedepannya akan ada orang kritik karya tersebut. Cuma kita boleh kata itulah, karya yang sempurna tak ada, karya yang terbaik ada. Okey, jadi bila manuskrip dah siap, selain daripada penerbit yang akan membacanya, siapa orang yang akan membaca selepas awak? Maksudnya nak meyakinkan benda ni boleh jual. Adakah keluarga terdekat ataupun kawan baik awak? Okey, so kalau macam saya, first time kita sebagai writer, penulis, kita sendirilah kena yakin dengan penulisan kita kan. Baru kita
bagi dekat orang lain. Kita kena yakin Ya, kita kena tahu. Tapi ada orang kata kadang-kadang shock sendiri. Kan kita yakin pada diri kita tapi kita macam sedap ni saya punya. Tapi kita shock sendiri tu yang takut tu kan. Jadi penulis memang kena shock sendiri. Oh, serius lah? Okey, boleh. Kena serius. Sebab tu bila penerbit tolak, itu bermakna maksudnya belum cukup sempurna. Belum cukup sempurna. Tapi kita kena try hard lah. Tak ada room untuk macam fight back. Macam, ni sebab saya dah shock sendiri kan. Ni dah cukup baik. Ni memang style saya macam ni. Tak boleh. Betul. Kita kalau dengan penerbit, dia orang ada diorang punya guideline lah. So, kalau tak boleh dengan satu penerbit, kita try penerbit lain lah. Dan ni nasihat saya lah, perkongsian. Kalau kita dah ada manuskrip, sebelum kita nak hantar kepada penerbit, kita kena buat research sikit lah. Penerbit tu apa yang buku-buku dia biasa terbitkan. Supaya kita tak hantar dan kita menangis kat baju katil lah, kecewa kan. 3 tahun dah buat, tak laku pula. Ya, sebab salah hantar kepada penerbit yang tak hantar sesuai. kepada penerbit. Okey, nampak gayanya kita ada banyak lagi soalan nak tanya, tapi tak berkesempatan. Mungkin boleh tinggalkan Instagram. Sebab saya tengok penonton pun banyak soalan yang ada tinggalkan. Mungkin diorang nak tanya juga. Mungkin Cik nak explain tinggalkan. Instagram saya. Instagram saya Nasrullah Amran. Ataupun Instagram saya dah jadi penulis, saya buat penerbitan. So boleh tengok Roshan Press lah, Roshan Press. Dan sekarang kami pun ada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dah hampir 8 hari termasuk hari ini. So hari ini hari yang ke-8 dan besok hari terakhir. Bolehlah datang ke bus kami kan. Sempat ni. Sempat. Selalu yelah nak bawa anak-anak tak tahu nak pergi mana kan. Betul. Sebenarnya kita bawa ke pesta buku ni pun bagus juga. Betul. Kita didik anak kita suka membaca ni. Melentur buluh biar dari rebungnya, betul. Betul. Saya banyak baca buku. Baik, terima kasih Cik Nas bersama dengan kita pada hari ini. Kan, dan kejap lagi kita akan kembali semula. Ada pelbagai lagi sebenarnya benda-benda yang berkaitan dengan buku ni yang boleh mendatangkan mood kita untuk membaca. Yes, dan juga kalau kita nak buat buku sendiri macam mana? Nak tahu? Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Sekarang ni saya nak jadi... Lepas kita dah tahu macam mana nak tulis buku, macam mana nak terbit buku dan sebagainya, kita kena tahu juga macam mana kita nak jilid buku kita sendiri. Okey, saya rasa macam benda ni terlampau cantik untuk saya mensia-siakan di tangan saya ni. Selalunya ada lagi ke orang yang menulis? Ada orang jilid buku sendiri. Wow. Sebab itulah Muaz tengok ada macam-macam bentuk, corak, teknik untuk menjilidkan buku. Tapi kalau Muaz ingatkan yang ini Fiona yang buat sendiri, Muaz silap besar. Saya tak ingat pun benda tu. Memang saya daripada awal lagi. Sokongan moral sikit. Tapi saya yakin Fiona memang boleh buat macam ni sebab dia orang-orang yang art ni. Jadi hari ni Fiona bawa kawan. Yes. Ni kali ni Fiona punya kawan pula. Kita ada Kak Syam bersama dengan kita. Apa khabar? Baik, Kak Syam. Okey, pertama sekali kita nak tahu latar belakang Kak Syam. Kak Syam ni buat apa sebenarnya? Saya sebenarnya kalau ikutkan kerja lama saya graphic designer. Tapi sebenarnya skill untuk membuat buku ni saya belajar masa saya belajar kat New Zealand. Masa itu saya melanjutkan pelajaran dalam bidang computer graphic design. Tapi masa tahun akhir tu diorang ada tawarkan elective class untuk membuat buku. Jadi saya ni memang dari kecil memang suka buat art and craft. So saya ambil peluang tu untuk belajar skill tu lah. Jadi bila saya bekerja selama dalam industri advertising semua kan, jump into one corporate to another corporate. Sebelum saya umur 40 saya cakap, saya tak nak kerja dengan orang lain. Saya nak buat sendiri, saya nak buat buku dan saya nak buat craft. So, saya dah buat benda ni selama 12 tahun dan survive. So, inilah my bread and butter lah. Hebat je. Sebab saya rasa Kak Syah boleh je teruskan kerja tu dengan gaji yang selesa apa semua kan. Tapi itulah orang-orang art ni susah. Kita tak boleh halang dia. Yes, you don't halang us. Tak happy nanti. Happy ke nak duit. So, saya pilih happy lah. Nampak di wajahnya tu. Berseri-seri kan sebab gembira, bahagia dengan apa yang dia buat tu. Okey, tapi kita tak pandai tentang nak jilid buku ni. Tahu-tahu macam dekat kilang je yang ada macam bind buku semua tu kan. Macam mana sebenarnya kita nak jilid buku? Jilid buku tu sebenarnya asalkan ada minat. Kita of course kita kena ada material dia, paper, kulit buku. Lepas tu dan yang paling penting kita tahu cara-cara untuk menjahitnya. Sebab teknik yang saya ada kat sini kan, kalau tengok macam ni, kalau sebenarnya nampak buku tu square je, tapi kalau you tengok dekat bahagian spine tu, itulah seni dia. Dia ada macam-macam jenis dan nama dia pun berlainan. So macam
Ada yang macam buku ni saya personalize kan, nampak tak stitch. So adalah customer yang nak nama kat sini. So saya personalize kan, dan stitching ni membentuk dia orang punya initial. Baru nampak. Yes, nampak. Okey. Nampak kan? Yang ini Kak Syam buat jilid dekat dia punya spine je ataupun ada buat cover sekali? Ni cover dia yang macam ni. Kalau klien saya menggunakan fabric lah. Saya memang obses dengan fabric. Saya ada collection fabric. Sebab fabric tu kita boleh jadikan cover. So stitching dia macam ni kan. Macam ni personalize lah. Saya pun boleh personalizekan untuk yang dalam juga. Tapi contoh-contoh paper pun lain-lain. Tujuan dia pun lain-lain. Ada yang untuk buat watercolor, ada yang untuk menulis. So sebenarnya skop tu kita nampak buku je, tapi dalam buku tu dengan paper yang berjenis, cover yang macam-macam yang kita boleh explore. Bayangkan cuma ruang lingkup tu buku je, tapi banyak sangat benda yang kita boleh combine. Lagi-lagi pun saya graphic designer background. Saya boleh combinekan macam printing. Contohnya macam ni, buku yang ni, ini saya sit screen sendiri. Okey. Kalau macam teknik yang buku biru ni, saya menggunakan teknik Sinoprint. Dia macam fotografi punya teknik lama-lama. So maksudnya kalau macam ni cuma satu je yang ada. Wah. So dia limited edition lah. Betul lah. Ini saya rasa saya tak malu untuk pergi mana-mana untuk saya pegang. Saya bangga. Oh ya ke? Kan sebab desain yang cantik dan awak ni macam ni macam nama dia centipede. Nampak tak macam lipan tau? macam ni betul. Saya daripada tadi duduk pegang ni. Kan macam saya tak pernah nampak tau. Tapi kan macam mana kita nak jilid buku sebenarnya, kita perlukan apa dan teknik dia macam mana kita nak buat? Material basic dia sebenarnya kita cuma memerlukan kertas. Kertas ni selalunya saya akan fold setengah. Contohnya kalau buku tu kertas dia sebenarnya saiz dia ni, tapi saya akan foldkan setengah sebab Kak Syam nak ajar Fiona dengan Muaz buatkan hari ni. Apa kata I ajar you all paling simple punya buku 35. Okey. Yes. Boleh? Okey, jom. Boleh. Siapa yang main hutang tu siap So yang ni ni untuk Muaz. Okey, Muaz. Ini untuk Fiona. Okey. Dan tengok ni, tapi dari segi pemilihan benang tu, yang ni warna hijau kan, jadi Fiona punya warna hijau lah. Okey, benang apa yang sesuai ni? Ni benang ni, ini wax thread yang orang craft selalu gunakan untuk pembuatan leather. Tapi sebenarnya benang apa-apa pun boleh. Asalkan dia punya ply tu solid, dia takkan putus. Dia takkan putus. Boleh tahan lama lah. Boleh tahan Walaupun lama. buka banyak kali. Betul. Saya tengok benang dengan jarum ni masuk pun saya dah give up. Oh, serius lah. Betul-betul saya ni bukan orang art. Tapi Kak tolong tunjukkan saya supaya saya ada ni semangat Fiona ni. punya. Okey. Dia belum Itu start warna dia dah nak give up merah ni. ya? Macam mana ni? Kan sebenarnya senang je. Okey, sekarang ni kalau kita tengok buku ni, dia mengandungi kertas bahagian dalam dan dia ada kulit. Okey. Dan saya dah buat lubang siap-siap dah. Ada 3 lubang je pun. Okey, kita start dari dalam. Okey. Tak payah ikat Di sebelah tengah. Ya. Payah Akan tak, dia kita akan menggunakan single thread je. Okey. So, ni tak tajam tau, jadi takkan luka lah kan. Okey. So, pergi tengah ni, terus ke lubang yang cover tengah-tengah. ke depan. Okey. Lepas tu, Tarik sampai habis. tarik tapi tinggalkan dalam 2 inci, nanti kita nak ikat. Okey. Okey? Boleh? 2 inci ni macam mana? Macam ni? Lebih kurang macam tu lah. Asalkan kita boleh buat knot nanti. Okey. Okey, macam tu. Kita pegang, nanti takut dia terlepas kan. So, boleh pergi kiri kanan tak kisah. Jadi kan kisah. Okey. Lepas tu tarik. Make sure Masuk balik. setiap kali kita tarik tu kena ketat lah. Okey. Dan masuk balik kat tengah tu. Oh, Masuk balik di lubang yang sama. Masuk balik kat tengah. lambat Muaz. Yelah. Boleh. bersiap. Senang je. Dah lama tak buat ni. So, pergi kat lubang yang lagi satu lagi sebelah. Okey. Kan? Tarik Dah juga. jumpa kan? So, bila kat tengah-tengah ni nanti, yang jarum ni kita pergi bawah benang yang melintang ni. Dan Tarik keluar. buat 2 kali loop. Lepas tu kita knotkan dia. Dah, cukup dah. Siap dah buku. Oh, Ini okey. paling simple lah. Kalau ada kertas, ada cover, dah boleh jadi buku dah. Asalkan ada jarum dan benang. Muaz, awak dah sampai mana? Tak, saya mana? kagum dengar Kak cakap je, saya rasa dah happy Macam dah ni. daripada saya nak buat ni. Kita tak tahu buat ni. Okey, saya dah masuk dah. Dah Tinggal buat. nak ikat je. Dah ikat ke belum? Belum. Kenalah ikat knot. Ikat. Jadilah tu, jadilah Ni, tu. okey, ni saya Ni tarik. okey, boleh. Okey. Tarik. Once dah knot ni, kan kita Oh. potong. Dah siap dah.
Oh, tapi saya not macam tu je boleh kan? Boleh. Asalkan dia tak asalkan secure. Asalkan dia secure. Okey. Potong kat pendek. Ni confirm tak akan dicabut Jadi. Lepas ni boleh start tulis idea ke kan? Muaz nak tulis hutang. Okey. Potong. Potong tengah. Alright. So ini teknik apa yang ni nama dia? Ini nama dia saddle stitch. Saddle stitch. Sebenarnya ada berapa banyak teknik? Banyak sangat teknik. Walaupun saya dah involved dalam 12 tahun tapi masih banyak lagi teknik yang saya masih tak tahu. Sebab dia sebenarnya dia mempunyai sejarah yang panjang. Dia sebenarnya macam buku tu ada yang zaman Koptik, sebab tu nama dia Koptik. Maksudnya dia dinamakan sempena era tu sendiri. Contohnya macam Kettle Stitch, buku tu dicipta semasa zaman medieval. So macam Japanese binding of course lah macam orang Japan. So dia ada seni dia, setiap negara tu kan benda tu berkaitan dengan pembuatan kertas, macam mana agama disebarkan kan, so for them to compile the info kan. Kalau kat Malaysia sendiri kertas yang paling mudah untuk didapati, sebab mungkin kalau orang yang jarang bawa buku ni semuanya akan jadi masalah. Mana nak dapat kertas apa yang saya kalau pergi nak cari kertas, saya tahu kertas dia, padahal kertas ni ada macam-macam jenis. Banyak jenis kan. Sebenarnya kita ada a few paper merchant dekat Malaysia ni, tapi boleh je pergi kat kedai-kedai stationery dan ambil contohnya macam watercolor drawing pad tu, boleh je guna dan buat buku. Maksudnya tak ada sebab kan. Tak ada sebab untuk tak boleh buat buku. Cuma perlu ingatlah step-step dia semua. Dia tak susah sebenarnya. Asalkan ada minat, ada passion, boleh je buat. Kak Syam, ada banyak design nak jilid buku ni. Antara banyak-banyak design ni, manakah yang mendapat sambutan paling banyak? Yang paling mendapat sambutan tu yang ni. Sebab macam selalunya klien akan datang kepada saya, dia want to request untuk bagi hadiah kan. So dia orang nak benda tu personalised. So bila personalised ni maksudnya tak ada, benda ni tak ada dua. Satu je. Ini bukan annual gift kita bagi. Betul. Setiap tahun company akan bagi, bukan. Ni ada dari seorang je. Susahlah nak bagi. Kan? Sebab kita fikir macam nak buat untuk satu-satu orang, company ada banyak orang. Macam mana kita nak buat kan? Tapi memang tak boleh compare tau. Man-made dengan handmade. Betul. Memang different. Betul. Tapi kan kita fikir sebab yang ini I'm sure harga dia like mahal sikit compare to harga buku yang kita beli kat luar. Betul. Masalahnya bila kita dah habis pakai buku ni, boleh tak kita refill? Like kertas-kertas mana lagi? yang ada teknik yang boleh refill sebenarnya, tapi tak ada kat sini, tapi sebab dia dah fix tau. Bukan ke buku tu kan, konten dia tu yang kenapa nak buang kan, sayang kan. Maksudnya you have to keep that, benda tu boleh inherit kepada anak-anak ke kan. Sebab kita ni dah jarang melukis sekarang ni, tapi ada golongan kat Malaysia ni yang dah into this sebab dia macam terapi. Bagi saya terapi lah. Sebab tu saya boleh stick sampai 12 tahun dengan membuat buku je dan menjana pendapatan kan. Ya, yang paling penting ideanya kena ada dan juga percaya pada diri sendiri. Saya rasa Kak Syam yang mempercayai apa yang dia lakukan. Dan benda ni sebenarnya nampak simple. Tapi bayangkan orang-orang dulu apa yang dia nak pesan, apa yang dia tinggalkan kalau apa jadi pada dia kat buku ni tau. Betul. Hutang awak jangan lupa bayar. Fiona hutang katanya nak bayar nanti tapi sampai sekarang tak bayar. Saya tulis. Kan. Tapi itulah orang kata sangat menarik sebab Fiona tahu macam ingatkan ada satu cara je. Rupanya ada macam-macam teknik dan benang pun dia kena pakai benang yang betul-betul kukuh. Betul-betul kukuh. Jarum dia kalau kita tengok bukan jarum untuk jahit baju Dia memang jarum untuk buat ada juga buku. Jenis benang jarum di Fiona yang curve. Wah, so, adalah ini untuk teknik yang macam ni. Sebab macam ni kan yang Koptik ni memang perlukan curve sebab kita nak buat loop kat situ. Okey, banyak sangat benda ni. Kalau nak belajar tu dekat sini memang tak sempat. Kak Syam, mungkin boleh kongsikan Instagram. Kok ada yang berminat macam mana? Kepada siapa yang nak menjenguk saya, bolehlah pergi ke Instagram saya, Little Syam yang ni. So, this ejaan dia. Kat situ saya kongsikan saya punya aktiviti. Kalau ada workshop ke, boleh jenguk saya kat sana. Jadi bagi anda semua yang biasanya bercita-cita nak buat buku sendiri, tak pandai, tak jadi, salah kertas lah, salah ni, salah tu, itulah tempat anda untuk mendapatkan jawapan. Betul. Terima kasih Kak Syam. Terima kasih Pukul 5 ni bagi kami boleh?
Boleh. Yang mana buat tadi kena ambil. Nampak? Kenangan-kenangan Kita minta kan. kenang-kenangan tu. Bukan senang. Saya dah lama tak ada buku ni. Ya ke? Kena simpan benda ni. Dia Kenangan. baru buku Yang ni minat kan dia membaca handy, semua. boleh letak kat poket kan. Nampak? Terus. Orang-orang dulu Tun Mahathir pun apa-apa dia tulis tau kat ni, masukkan poket. Oh, tapi kan kalau boleh saya nak melukis dekat dalam ni. Yeah. Saya rasa hobi ni sesuai untuk awak. Yes, Dan kita ada sesuatu untuk awak ni. Untuk saya, Melukis, khas untuk saya. Yes. Jom, Apa melukis. dia? Melukis? Ha. Kak Syam, jom kita tengok. Jom. Hobi melukis. Apa yang awak lukis tu? Belum lagi. So, bagi kalian kita ada Syahira. Hai. Syahira boleh ceritalah kan, sejak bila mula minat melukis ni? Dan kenapa banyak-banyak lukisan tu nak lukis art space? Jadi saya mula berminat melukis sejak umur 5 tahun lagi sebenarnya. Memang mak ayah saya nampak saya memang suka melukis. Lepas tu bila mencecah umur 7 tahun tu, saya berminat dengan ilmu astronomi. Sebab saya tinggal di kawasan langit gelap. Tapi kan saya mula menghasilkan seni astronomi ni agak lewat sebenarnya. Masa saya umur 25 tahun sebenarnya. Saya tak terfikir nak menggabungkan ilmu astronomi dengan seni ni. Hinggalah satu hari tu saya menyertai satu conference membincangkan tentang astronomi dan seni. Saya pun terfikir, apa kata aku buat sendiri astro art ni? Apa kata aku buat sendiri, instead of cakap, kita buat juga. Di situlah tercetusnya hasil-hasil seni bertemakan angkasa daripada saya. Saya juga merupakan artist member of International Association of Astronomical Artists, di mana persatuan ini mengumpulkan ahli seni daripada seluruh dunia yang bekerja dalam menghasilkan hasil seni bertemakan astronomi. Saya juga merupakan seorang dark sky ranger lah, sebab saya menghasilkan hasil seni bertemakan kesedaran, pencemaran cahaya dan juga langit gelap bersama Dark Sky Malaysia. So, sedangkan kita manusia biasa nak tengok bintang pun macam kecil macam tu, macam mana Syahira nak lukis supaya nampak macam real dan detail tu? Apa penggunaan atau peralatan yang Syahira gunalah? Dalam penghasilan seni saya ni ada banyak cara lah. Contohnya dengan cara membuat live observation ataupun cerapan secara langsung melalui teleskop. Saya mempunyai teleskop 4.5 inch dekat rumah, jenis reflector. Jadi kalau teleskop reflector ni lagi best lah untuk tengok deep sky object seperti nebula, galaksi. Jadi saya sambil-sambil tengok tu, saya sediakan satu sketchbook di tepi saya dan saya lukis. Itu adalah cerapan secara langsung sambil melukis lah. Tapi untuk menghasilkan lukisan-lukisan yang detail ni, contohnya yang ni, Marikh ni, saya dapatkan data daripada Pusat Cerapan Kota Baru. Saya dapatkan image daripada situ dan saya tengok map. Saya tengok peta Marikh daripada NASA dan saya bandingkan, barulah saya hasilkan. Jadi kebanyakan astronomi art saya ni ada proses yang elaborated lah kita cakap kan, supaya dia lebih original, bukannya sekadar tengok dan buat. Kalau tengok pemandangan dekat langit tu kan kita bertukar-tukar. So macam mana selalu Syahira dapat inspirasi untuk melukis ni? Langit ni sebenarnya dia ada dinamik dia tau. Dapat tengok perubahan yang kita dapat tengok setiap hari, setiap malam adalah objek seperti bulan. Tapi ada kalanya kita dapat tengok setiap bulan tu kedudukan planet juga berubah. Disebabkan orbit kita di sekeliling matahari dan orbit planet tersebut juga di sekeliling matahari. So dia ada perubahan juga. Manakala bintang-bintang pula, kalau kita tengok dari satu malam ke malam esok, kita tak nampak sangat perubahan. Tapi kalau kita tengok dari bulan ke bulan, musim ke musim, kita dapat tengok burus yang berbeza bergilir untuk menghiasi langit malam. Jadi langit kita ni sebenarnya dinamik. Jadi dari situlah saya dapat explore different objek lah untuk saya mendapatkan inspirasi dan buat lukisan. Mungkin apa yang best melukis art space ni? Bagi saya lah kan, sebab angkasa ni untuk orang biasa macam saya lah kan, saya mungkin takkan pernah dapat pergi ke planet lain ke. Kalau bintang tak payah cakap lah, manusia pun belum sampai lagi ke bintang yang paling dekat pun. Walaupun kita dah hantar Voyager berpuluh tahun yang lalu, tapi tak sampai lagi. Sebab alam semesta sangat luas. Jadi melukis ni adalah satu sentuhan manusia akan sesuatu yang kita tak dapat capai. Jadi lukisan tu a human touch lah. Abang, terima kasih banyak Syahira. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Hebat betul melukis angkasa tu. Tapi saya ni pun dulu masa kecil-kecil, saya suka baca komik. Serius? Serius. Baca. Tapi awak ada tiru nak lukis-lukis tak? Cuba tapi tak jadi. Tapi
bayangkanlah waktu kecil-kecil dulu kita tak ada media sosial. Jadi komik-komik yang ada ni sebagai peneman kita dan kita excited untuk beli keluaran yang seterusnya tau. Kan? Tapi macam kalau Muaz perasan, anak Muaz suka lukis, tiru-tiru nak lukis cara-cara komik lukis tu. Muaz kena pupuk dia. Betul. Jangan stop dia. Kok tengok boleh jadi macam pelukis komik dalam ni. Hebat, luar biasalah. Kan? Saya tertarik betul. Ini adalah karya daripada orang kita sendiri, orang Malaysia, luar biasa. Jadi kita nak bawakan untuk anda seseorang ini yang akan berkongsikan mengenai lukisan komik. Yes, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bersama dengan Encik Muhammad Adnan Samsudin yang juga dikenali sebagai Nan Zotaro. Ya, saya. Kenapa Nan Zotaro ni? Sebab basically saya memang asalnya memang minat komik Jepun dengan kartun Jepun. So kita tambahlah Taro tu kasih bunyi Jepun sikit. Saya dulu dibesarkan dengan Pedang Setiawan punya komik. Kan? Semua orang kat Malaysia kalau ada collection tu saya rasa Nan pun orang yang sama kot. Ya, saya antara orang yang suka belilah komik Hong Kong tu. Kan? Tapi tak sempat nak collect lah, tapi suka baca lah. Kan? Jadi adakah itu memberikan inspirasi untuk membuat komik-komik ni? Itu adalah antara yang sebab-sebab saya suka buat komik lah. Tapi yang the main reason yang buatkan saya betul-betul minat buat komik ni sebab saya suka movie dengan animation. Saya macam saya ada banyak story nak bagi tahu, nak tell, tapi kita nak buat movie dengan animation ni macam bajet tinggi sangat kan. So the cheapest way is komik lah. Komik Dan ini adalah antara kita boleh kata produk yang kita boleh banggalah. Hasil karya Encik Nan Zotaro sendiri yang dijual di Amerika Syarikat. Sebetulnya kalau kita tengok dekat dalam dia, konten dia adalah dalam bahasa Inggeris. Betul. Tapi hasil dia hasil macam antarabangsa. Memang sangat-sangat cantik. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Apakah sebenarnya cerita Andika ni? Kisah apa ni? Andika ni dia berlaku kat sebelum tu dia punya setting ni ialah alternate universe. So it's not an actual storyline kita lah. Tapi saya ada masuk unsur-unsur historical characters macam Hang Tuah dan juga folk tales kita lah. Macam Badang ke, Tanggang ke, karakter-karakter macam itulah. So cerita ni pasal budak ancient tribe yang bernama Andika ni. So dia dah memang prophesizkan untuk memburu ada 3 demons yang telah terbebas kembali. So dengan menggunakan kapak yang istimewa lah. Kapak tu very powerful. Dia boleh control monster. Nama dia Benta Genggara. Benta Genggara. So waktu dia memburu tu, apa yang dia tak tahu ialah banyak raja-raja dan warrior-warrior terbilang pun nak memburu kapak tu untuk diorang pegang lah. Tak percaya sampai sekarang tak percaya lagi. Sangat cantik. Ini ada penonton kita Ismarul Ishak kata, wah baru semalam jumpa di booth PBAKL terbaik. Ada dekat situ juga. Kenapa kita panggil Encik Nan Boleh? Okey, mungkin Encik Nan boleh kongsikanlah kenapa nak mengetengahkan budaya Nusantara ni dalam komik Encik Nan. I think it's good jugalah kita ketengahkan kita punya culture dunia kita, because kalau kita tengok dalam mainstream punya content kat movie ke kat series, tak ada betul-betul yang kita ketengahkan Nusantara. Kita ada macam very basic culture like Indian, Chinese, but kita ni Malay culture ni macam sama-sama grey. Kita je lah yang buat benda tu. So masa saya buat komik ni, saya memang tak fikir benda ni saya nak buat lokal. Saya fikir macam mungkin satu hari nanti pergi overseas kot. Baik siang-siang kita buat Nusantara ni. So that's why lah saya rasa saya cabar diri saya untuk buat cerita yang berlatar belakangkan kita punya culture lah dengan ada twist of fantasy lah. Jadi bagaimana penerimaannya dari segi demand juga? Saya tak tanya detail sangat pada publisher saya lah, tapi so far saya rasa macam is going good sebab still keep going sebab benda ni is 12 isu. So yang dah keluarkan 2 isu, 3 isu is coming on July, and then yang buat dia special tu sebab this is macam invitation from sana, bukan saya yang pitch. Dia orang yang nampak artwork ni, dia orang yang message saya, and dia orang yang nak benda tu. Sebenarnya kan susah tak nak lukis komik ni? Tengok macam Muaz, mula-mula kecil kan dia lukis sikit tak jadi, dia terus tak nak lukis. Betul. Ini dengan colour lagi, saya tertarik betul lah. Kan? Dia punya terms tu saya rasa lebih tepat kalau kita cakap dia mencabar. Sebab buat komik ni sebenarnya nampak macam seorang diri lah. Sebab macam contoh saya kan, saya kena fikir cerita, saya kena fikir dari segi drawing,
macam mana storytelling dan juga sebenarnya lakonan setiap pada karakter-karakter tu. So we have to do that alone. Of course ada certain part memang kita ada team. Tapi memang mencabarlah juga buat benda tu. But bila kita dah passionate, we just go through je lah cabaran tu. Betul. Jadi lepas tu dia kena ada bayangan lah sebab karakter-karakter ni macam saya tengok ini adalah lakaran karakter lah. Kan? Macam mana mula-mula imajinasi ni luar biasa lah. Betul lah. Kan? Jadi macam mana kita karakternya ada banyak. Kalau kita nak tengok nanti takut ada orang kata tiru pula apa semua. Macam mana dapat idea? Benda tiru tu sebenarnya kita always akan ada inspiration from somewhere. Dia tak pernah ada benda yang betul-betul from zero. So bila kita tengok banyak bahan, tak kira daripada mana tempat, dia benda tu akan masuk dalam memory kita dan kita akan jadi mix around, and then bila kita outputkan dia ke drawing, itulah hasil dia. Kita tengok kan selain daripada komik Andika ni, Nan Zotaro bukan saja bawa diri, bawa buku, ada juga bawa tab ni. Ni adakah best friend dia pergi mana-mana je ni? Lebih kurang lah. Lukis dekat pakai tu. Sebab ni more tu saya punya macam sketchbook lah, in mobile lah. Kalau pergi mana-mana, kalau boring ke apa, lepas tu saya dapat idea dan saya sketch lah. Lain-lain sketch. Sebab sekarang ni artis ada banyak buat benda macam ni. Ada setengah pakai sketchbook, ada setengah pakai tab. So mana-mana pun boleh. Ada tak sketch dekat dalam tu yang boleh tunjukkan kongsi? Okey. Oh, kalau dekat TV tu lagi besar. Yang sekarang ni bawa portable. Yang kat rumah tu tak boleh bawa keluar. Yang portable ni best Tak adalah banyak sangat, tapi adalah sikit-sikit. Ini mungkin akan ada karakter Fiona nanti lepas ni. Itulah baru semalam saya terfikir, boleh tak lukis saya dekat dalam komik? Dan juga saya sebagai watak orang kampung mungkin ada. Orang kampung Okey, saya nak jadi puteri. Minta Adalah macam sketch-sketch macam ni. Like this. Okey, mungkin kita boleh tunjukkan sikit kepada penonton kita. Yes. Ni masa zaman Andika menyambut selamat hari raya lah. Buat kat kampung masa tu kan. So tu sebab kita boleh buat kat mana-mana. Sebab dia senang boleh lukis. Pakai tab macam tu sahaja. Jadi kalau kita tengok bagaimana dari segi sambutan daripada generasi-generasi baru ni, khususnya mereka yang minat kepada komik dan mereka yang nak melukis komik juga. Saya rasa untuk generasi ni banyak orang dah start, banyak budak-budak dah start expose dengan komik because dia expose dengan online kan. So banyak komik-komik keluar melalui online. So diorang ni dah jadi macam perkara biasalah tengok komik. So macam permintaan komik tu dah makin banyak daripada consumer itself. Dan kita juga ada banyak budak-budak baru, budak-budak muda yang pun inspired untuk buat komik diorang sendiri. Itu yang jadi banyak budak-budak buat independent komik semualah. Betul. So jadi saya rasa sambutan komik ni macam dah makin banyak lah. Especially bila saya tengok, saya witness sendiri kat PBA KL untuk tahun ni pun banyak parent cakap anak-anak datang ataupun even remaja ke datang, even orang macam umur saya pun banyak yang cari komik juga. Tapi macam mana kita nak tahu satu komik tu adalah komik yang bagus? Adakah dari segi lukisannya, penceritaannya ke apa? Memang kita semua well known that komik is a medium of drawing kan. So memang drawing pun ambil perkara yang penting, tapi sebenarnya komik juga is a form of storytelling. So bagi saya personally, the first thing yang paling bagus untuk komik ialah presentation kita. Maksudnya presentation buku tu. Macam mana kita susun panel, macam mana kita susun story flow, macam storyboard semua ni everything. How kita susun page story tu. So that's first one lah bagi saya. Sebab kadang-kadang bila kita pandai control that presentation, kadang lukisan tak seberapa, story tak seberapa pun orang tak kisah lagi pasal kita nampak the flow dia. And then the second one is dua ni kena balance, script dengan drawing. So dua-dua ni kena seboleh-bolehnya try balance out lah. So bila dapat tiga-tiga ni balance out, that will make a good comic lah. Okey. Jadi kalau kita tengok ni, dalam ni dah bahasa Inggeris. Adakah Abang Nazrul sendiri memang dah siap-siap tuliskan dalam bahasa Inggeris ataupun ada translator yang dihantarkan untuk buat? Sebab yelah kadang-kadang bila translator, apa yang kita rasa dan apa yang dia faham dah jadi lain kan. Saya mulakan buat dalam skrip BM, and then saya ada few friends yang memang better English than myself, dan minta dia check and dia betulkanlah saya punya English dan translatekanlah dengan yang lebih proper lah. Kan senang lah, maksudnya orang tu faham apa yang Abang Nazrul nak kan, dan benda tu sampai. Kadang-kadang takut dia punya translate tu jadi lain pula. Betul. Kan.
Happynya dapat komik hari ni. Fiona tadi first sampai tu dia buat apa? Dia bawa buku. Yes. Memang betul. Normal. Sebab orang yang suka buku memang bila dapat buku dia akan bawa buku dulu. Bawa printing tu. Bawa printing dia. Kan? Tapi sekarang ni kita nak bagi tahu penonton yang ada dekat rumah, bagi siapa-siapa yang mungkin berminat bercita-cita nak melukis komik, nak macam tanya macam mana sebenarnya nak jadi seorang pelukis komik, anda boleh tanya kepada Nanzo Taro. Instagram boleh kongsikan tak? Okey, saya punya nickname Instagram is Nanzo Taro lah. Senang je. Yes, tapi saya banyak aktif dalam Facebook dan anyone who want to follow macam mana saya punya progress dengan komik Andika ni, saya ada Facebook page tajuk yang sama, Andika Nusantara Saga. So kat situ saya suka kongsilah saya punya progress artwork, saya punya update bila next keluaran dan sebagainya lah kat situ. And the next pre-order semua. Okey. Jadi bang, seringkas yang boleh untuk menjadi seorang pelukis komik yang terbaik bang. Maksudnya orang yang sekarang ada minat, macam mana dia nak mulakan langkah pertama dia? First of all, minat lah. Itu paling penting. Kalau tak ada minat pun tak guna. And then do lots of research. And then bila kita ada macam idola artis atau karya, kita study macam mana dia boleh jadi level macam tu. And then another thing is always practice. Melukis ni sebenarnya dia even pada orang yang terror pun dia kena always draw, baru dia akan meningkat. Kadang-kadang ada orang yang pandai lukis pun kalau dia dah lama tak draw dia akan jadi karat. Betul. Bila nak start balik dia susah. So it's always keep drawing, dia akan berkembang lah, akan improve lah dia punya skill. Dengar tu Muaz, bukan tak mungkin, anda hanya perlu praktis. Saya dah tak boleh dah, saya rasa. Daripada langkah pertama masa saya sekolah, saya rasa tahu saya tak boleh lukis. Fiona saya rasa memang ada harapan lagi, dia memang pandai lukis. Nanti saya start balik. Jangan give up Okey, kena boleh. teruskan tau. Okey. Thank you Muaz. Yes. Terima kasih Cik Sama-sama. Nan. Jadi bagi anda semua yang ada dekat rumah tu, kalau nampak anak-anak cenderung ke arah melukis tu, pupukkanlah support. Dan macam untuk Muaz yang macam bila buka buku nak baca tu dan rasa ngantuk kan? Tak apa, kejap lagi saya ada sesuatu untuk awak. Yes. Berkaitan dengan ngantuk ke bagi segar ni? Bagi awak segar. Bagi Tak nak segar. awak ngantuk-ngantuk. Anda Okey, semua okey. pun jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Alright. Sayapku dengar sahutan suara seperti siung burung di udara. Kau membisik namaku di buai mimpi. Ternyata kau masih ada di sini. Mengapa dipersoalkan? Realiti dan bayangan, sukarnya pahitnya ku terima. Biarkan ku kekal mencintanya, biarpun dia telah tiada selamanya. Sahutan suara seperti siung burung di udara. Mengapa dipersoalkan? Realiti dan bayangan, sukarnya pahitnya ku terima. Biarkan ku kekal mencinta. Tetap
bakat muda, suaranya sedap, Imeh Bakri. Hai, apa khabar? Dia nyanyi kan, terus rasa macam kita nak buat video klip, tahu tak? Tadi Fiona dah cakap dengan saya, dia kata dia suka tengok Ameh, ke depan sikit. Dia suka tengok muka awak sebab dia kata muka awak ni muka macam dalam komik. Dalam komik? Kenapa dalam komik? Dia macam animasi tau. Maksudnya macam Jepun lah, Fiona. Dalam erti kata lain, handsome lah. Itu je nak dengar. Okey, mungkin Imeh boleh kenalkan diri, bagi tahu juga penonton kita yang ada dekat rumah, latar belakang Imeh. Betul. Imeh dah berapa lama menyanyi? Hai, saya Imeh Bakri. Saya dah menyanyi lebih daripada 15 tahun. Yes. Abang Muaz kenal saya. Daripada kecil. Saya nyanyi. Bila datang sini je, saya kenal Abang Muaz daripada kecil. Tapi kenapa muka dia lain sikit? Muka lain sikit lah. Dulu saya pernah join reality program dekat TV3, My Stars LG dan juga Ulala TV9. Yes. 2007 dan juga 2009. 2007 tu saya lah peserta yang paling kecil kalau orang ingat lah dalam My Stars LG tu. Berentak dengan orang yang dewasa lah masa tu. Asyik tau. Okey, jom kita nak tengok sikit video-video dia masa dia kecil. Ada. Tu. Oh ya. Ada lagi wajah dia. Ada tak? Bentuk muka ada lagi. Bentuk muka ada. Tapi masa ni saya tengok dia nyanyi pun dah macam hebat budak ni kan. Sebenarnya kan kanak-kanak ni sejak kecil kita dah boleh nampak bakat dia ni. Cuma kita kena push, kita kena asah, pupuk. Tengok. Imeh dah jadi penyanyi dah. Siapa yang push awak? Adakah family sendiri yang push? Kalau yang push saya memang family lah. Memang mak dan ayah saya memang dari dulu lagi dia orang yang bawa saya pergi nyanyi sana sini, bawa pergi show ke apa benda. Ayah saya sampai berhenti kerja untuk bawa saya pergi show semua benda. So itulah yang mendorong lagi saya untuk terus usaha walaupun dah lebih daripada seabad lah. Ya, 15 tahun lama tu kan. Kita still hustle, still usaha untuk kembali comeback dalam industri. Usaha tangga kejayaan. Sebab tu kita tengok ada lagu Fantasia. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang lagu Fantasia. Sedap, saya suka lagu tu. Saya suka buat chorus biar semua kan. Apa yang nak dibiarkan tu? Fantasia ni satu lagu ciptaan Omar K, Firdaus Rahmat dan juga John Jeeves. Lagu ni berkisahkan tentang percintaan dengan orang yang dia banyak interpretasi, yang banyak pandangan lah, bercinta dengan orang yang dah tak ada, bercinta dengan ataupun dah tak boleh move on, ataupun bercinta LDR pun boleh jadi long distance relationship. Maksudnya biarlah dia bercinta, biarlah dia rasa macam orang tu ada dengan dia je. Kalau didengar tapi kena tengok music video sebab music video kita orang untuk Fantasia ialah fictional science. So dahsyat tu. Ini apa ni sebenarnya? Macam-macam. Kita nak angkasawan. Dia angkasawan tau. Naik bulu roma bila dia cerita sebab macam dia satu lagu tapi dia ada boleh macam-macam interpretasi. Betul. Saya seorang, kalau nak tengok angkasawan menyanyi lagu Melayu, kena tengok music video Fantasia dekat YouTube channel Armani Entertainment. Anda jangan risau kerana dia tak payah pergi luar negara pun, kat Malaysia pun dia dah boleh buat ala-ala. Ya betul. Kan? Itu kita sebenarnya kita dengan minimum budget tapi kita dapat hasilkan satu video yang sci-fi macam tu. So menarik bila kita sebut tentang nak buat sesuatu, tak kisahlah movie ke, video klip ke, sci-fi, mesti ambil masa yang panjang dan lama. Ya betul. Berapa lama tu? Shooting is around 2 days, 2 hari. Editing, tuan director saya editing, saya tak sure bro. Tapi shooting tu ambil masa 2 hari lah. Kita cari location open. Itu saya tengah. Okey, location tu sebenarnya kat mana? Cuba beritahu. Ini sebenarnya dekat Puncak Alam. Saya dah agak dah bukit ni. Explore tempat yang macam kalau awak tak bagi tahu, saya tak tahu ini dekat Malaysia. Betul. Puncak Alam pula tu. Alam. Nampak macam muzik video the boy band ada satu boy band tu luar negara lah. Tak nampak macam local made Yes. Jadi itulah saya rasa dalam bakat-bakat baru ni, diorang ni lebih kreatif kan, idea-idenya lebih luar biasa. Luar biasa. Jadi arahan siapa ni? Ini arahan daripada Mim Tuan Hassan, which is Head of Creative di Armani Entertainment lah. Dia yang direct kita punya music video ni sebab dia punya reference is from Interstellar and juga First Man punya movie. So kena tengok lah. Kena tengok sebab dia memang
kalau ikutkan dia tak terjangkau di akal kita lah. Betul. Kena dengan tajuk ni fantasi. Saya tak sabar nak dengar penonton punya interpretasi sama ada dia bila dia dengar lagu ni dia terfikir dia dalam relationship dengan orang yang jarak jauh ataupun dia in a relationship dengan orang yang tak ada. Yes, betul. Macam-macam lah, kongsikanlah. Kita tengok sebab ada banyak sangat interpretasi. Okey, kalau kita tengok batch awak masa awak kecil-kecil dulu, kebanyakannya ada yang dah semakin dikenali. Awak ni mungkin menunggu masa kan. Apa lagi yang awak buat supaya kita nak juga one day orang realise kita punya bakat ni kan. Yelah, kalau ikutkan batch saya, Hakim Bruce Lee, Hafiz Syazwan, semua dia orang kan. Semua jadi sukses lah. Alhamdulillah lah. Saya selalu sematkan dalam fikiran saya percaya pada rezeki lah. Mungkin rezeki saya Tuhan nak bagi dia berliku-liku sikit. Betul. Ada tak nak bagi jalannya straight kan. Mungkin sebelum ni pun sebab saya duduk di Kuantan, lepas SPM pun plan nak pindah sini untuk further career, tapi result okey, so macam sambung study and so on. So adalah tu. Harapkan Fantasia ni titik untuk comeback lah. Untuk comeback supaya dapat terus diingati semula oleh InsyaAllah. Habis belajar, tanggungjawab belajar tu dah habis. Sekarang go for it. Apa yang awak minat akan diteruskan, okey? Walaupun berliku-liku semua tu, ada sebabnya kita dapat belajar masa kita harungi liku-liku semuanya. Okey, mungkin Imel boleh kongsikan Instagram. Okey guys, kepada semua penonton Borak Kopitiam boleh follow Instagram saya, Imer Bakri, dan juga TikTok saya, Imer Bakri. InsyaAllah saya akan update more content on my social media dan juga any updates about songs, show dan sebagainya semua dekat situ. Tapi fan Liverpool lah, fan Liverpool. Unfollow boleh lah. Janganlah. Janganlah. Masa boleh berkawan. Mana semangat kesukanan. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Jadi untuk anda semua jangan lupa kerana besok pun kita akan bersama dengan anda. Kita akan bawakan topik buah-buahan. Anda suka buah apa? Imel suka buah apa? Saya pastinya durian lah tu. Tak, durian pun jadi kan. Manggis, mangga. Banyaklah. Banyak sangat. Tamak. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami. Sekarang ni kita nak sajikan anda dengan lagu Fantasia daripada Imel sendiri. Jom kita tengok video klip ini. Kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu guys. Bye-bye. Mimpi, ternyata kau masih ada di sini. Mengapa dipersoalkan?